Faham? Faham? Senang je, istilah je. Okay, cikgu ulang balik bagi yang tak berapa jelas. Okay, dalam sel elektrolit, kita ada beberapa bahagian. Yang pertama ialah sel kering. Yang kedua, awak akan jumpa dengan elektrod. Elektrod ni tiang Yang ni lah. Elektrod anod. Ataupun awak akan jumpa dengan elektrod katod. Anod adalah bercas positif. Mana saya nak tahu dia positif, cikgu? Okay, awak tengok kepada sel kering. Kalau sel yang bahagian panjang ni, dia adalah tambah positif. Jadi yang bersambung dia secara automatik jadi anod. Kalau yang pendek ni, dia adalah yang tolak negatif. So, secara automatik elektrod yang bersambung dia akan jadi katod. Okay. Katod bercas negatif. Ialah bercas negatif. Sebab jadi yang anion bercas positif. Nama dia sama. Awak perasan nama dia sama. Katod, cation. Manakala anod yang bercas positif yang tertarik dengan dia anion. Cumanya anod positif, anion negatif. Katod positif, negatif, anion positif. Jadi cas-cas ni duduk kat mana, cikgu? Cas-cas ni memang ada dalam elektrolit. Sifat elektrolit dia bercas, sama dengan buah limau yang cikgu bagi contoh tadi. So dalam buah limau ni dia ada cas-cas positif negatif. Jadi sebab itulah dia boleh menyalakan lampu mentol. Okay, sebab bila awak makan limau tu, awak rasa masam. So masam tu dia adalah cas lah. Cas-cas, dia ada cas elektrik positif dan negatif yang ada dalam asid sitrik tu lah. So dalam kandungan asid sitrik dia bersifat masam. So secara automatik dalam buah tu dia ada positif dan negatif. Jadi bila kita salurkan wire, cas positif dan negatif tu akan bergerak lah dan menghidupkan mentol. Sebab kalau ada elektron yang bergerak, elektron yang mengalir, elektron bila dia mengalir, dia memang boleh hasilkan elektrik. Jadi yang kedua ni ialah arus elektron, arah dia. Macam mana cikgu saya nak buat arah? Okay, sentiasa ingat arah elektron dia mesti keluar daripada yang pendek. Dia keluar daripada negatif. So bila elektron ni bergerak, dia bergerak, okay, dia masuk dalam elektrolit ni, dia pergi ke anod, dia masuk, dia dah sampai dekat positif. Lengkaplah litar ni. So bila lengkaplah litar ni, maka elektrik terhasil lah. Kalau litar tak lengkap, elektrik tak terhasil, terputus. Okay. Itu adalah elektrolisis. Proses nama dia proses elektrolisis. Tapi kalau sel ni kita namakan dia sel elektrolitik. Okay. So dia perlukan anod dan katod. Okay. Jadi sama je macam tadi, anod dan katod. Cumanya ni bezanya ditunjukkan pada awak proses elektrolisis tu lah. Proses yang kita nak pecahkan. Proses kita nak uraikan sebatian. So dalam kes ni, sebatian dia ialah sebatian air lah. Sebatian air yang terdiri daripada molekul H2O, hidrogen dan oksigen. Dia menggunakan tenaga elektrik untuk pecahkan molekul tu. So air kita boleh pecahkan molekul dia. Jadi kita perlukan elektrik. So anod ialah yang bercas positif. Katod ialah yang bercas negatif. So dalam air ni kita ada molekul hidrogen yang bercas positif, molekul oksigen yang bercas negatif. So yang ni adalah positif ni. Positif, positif, positif. Yang ni ialah negatif, 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 negatif. Macam mana cikgu tahu dia negatif? Ni tengok sini. Okay. So yang ni pendek, so ni adalah negatif. So tiang ni adalah tiang yang bercas negatif. Yang ni cikgu, oh yang ni positif. Mana cikgu tahu yang ni positif? Tengok tiang ni. Tiang ni panjang. So panjang adalah positif. Jadi sepanjang tiang ni dia adalah positif. Gitu. Okay. So dalam air ni dia ada hidrogen dan oksigen. Hidrogen dia adalah cas positif.
So, bila charge positif, saya ni suka yang berlawanan charge, cikgu. Sebab saya lelaki, saya suka budak perempuan, kan? Berlawanan charge. Jadi, yang positif, dia akan tertarik kepada negatif. Sebab itulah hidrogen akan berkumpul dekat tiang ni. Okay. So, awak nampak sini semua hidrogen. Dia adalah positif, dia akan tertarik pada tiang yang negatif. Sebab itulah di akhirnya, bila awak terlengkupkan tabung uji pada katod, awak akan kumpulkan gas hidrogen. Tapi, bila awak tengok satu lagi tiang, dia merupakan tiang anod. Anod ialah positif. Jadi, yang tertarik pada dia ialah oksigen. Sebab apa oksigen tertarik? Saya kan negatif. Saya tertariklah pada yang positif. So, oksigen akan terkumpul di tabung yang satu lagi. Okay, cikgu. Saya ni betul ke cikgu cakap yang ni oksigen, yang ni hidrogen? Cikgu bukan nampak pun gas kan, kita tak nampak kan? Okay, kita buat satu ujian. Okay, ujian untuk mengenal pasti sama ada gas ni hidrogen ke oksigen. So, awak tak tahu tabung ni ke tabung ni ada hidrogen oksigen. Jadi, awak buat ujian. Tapi kalau berdasarkan teori, kalau dekat anod, teori cakap oksigen. Kalau dekat katod, teori cakap hidrogen. Tapi kita tak nampak secara nyata. Itu adalah teori. Jadi macam mana saya nak buktikan secara nyata, cikgu? Mengatakan cikgu ni bohong je. Okay. Jadi awak ambil tabung uji A ni, awak tak percaya kan cikgu cakap. So A ni awak ambil. Okay. Awak tak nampak lah dia punya ni kan, sebab dia udara kan, awak tak nampak dalam ni. Okay, lepas tu awak ambil kayu uji berbara. Kayu uji bara, mancis lah. Awak ambil mancis tapi dia ada bara. So, bila awak letakkan dekat sini, bila awak letakkan dekat tabung uji yang ada oksigen, terus dia menyala, keluar api. Dia akan menyala. So, bila dia menyala, so, dia membuktikan bahawa betul lah itu adalah oksigen tanpa ragu-ragu lagi. Sebab oksigen sahaja yang boleh menyalakan api. Okay, nyalakan api. Kalau saya letak dekat B, cikgu, okay, awak ambil kayu uji menyala. Okay, awak ambil, tak percaya kan? Okay, awak ambil yang B, awak letak mancis yang ada api. Yang ni ada api. Okay, bila awak letakkan dekat sini, okay, apa bukti dia? Dia akan bunyi pop, dia akan meletup. Sebab hidrogen sifat dia letup, dia mudah meletup. Jadi bila dia meletup pop, terkejut mak engkau. So engkau kata, betul lah cikgu, hidrogen cikgu, B cikgu. Apa buktinya? Kayu uji menyala, meletup cikgu. Okay, betul. Jadi, kau pun percayalah cikgu cakap, betul lah cikgu. Hidrogen berkumpul pada katod, iaitu B. Oksigen berkumpul pada anod. Apa buktinya? Buktinya pada kayu uji berbara menyala apabila dialihkan pada A. Kayu uji menyala, meletup, bunyi pop dihasilkan apabila letak pada B. Okey, faham kan? Jadi, dalam eksperimen ni menunjukkan pemboleh ubah bergerak balas ialah ni lah. Okay, nyalaan kayu uji. Ni. PB dia lah. Nyalaan kayu uji berbara ataupun nyalaan kayu uji menyala. Okay. Tapi yang ni ialah pemboleh ubah yang kita nampak lah. Yang kita nampak. Kalau pemboleh ubah bergerak balas yang kita tak nampak, cukuplah awak kata isi padu gas oksigen yang dikumpulkan dalam tabung uji. Itu adalah pemboleh ubah dia lah. Okay. Secara teori, bagaimana kita nak tentukan oksigen atau hidrogen? Teori, cikgu cakap teori dengan cara awak menentukan anod dan katod ni lah. Okay, macam mana nak tahu? Sebab yang teori cakap tadi, hidrogen ataupun yang charge positif, dia akan tertarik kepada charge negatif. Yang charge negatif, oksigen ni dia akan tertarik kepada positif. Okay, itu teori. Kalau secara nyata, pembuktian secara nyata, kita memang kena guna tabung uji, kayu uji nyala ataupun tak nyala, ataupun yang berbara.
Okey, ini adalah elektrod. Elektrod maksudnya ialah konduktor elektrik yang mengalirkan elektrik lah, yang disambungkan pada bateri yang membolehkan arus elektrik masuk atau keluar semasa proses elektrolisis. Okay, so pensel ni dah jadi elektrod lah. So elektrod ni lah pensel ni. Elektrod yang disambung pada terminal positif ni, okay, pada yang panjang dia adalah positif. Yang merah positif. So dia adalah sumber elektrik yang dikenali sebagai anod. Ni penerangan je lah, sama macam cikgu cakap tadi lah. So yang ni yang disambungkan pada negatif. So kita panggil dia adalah katot. Okay, itu penerangan yang cikgu cakap tadi je. Okay, elektrolit tu apa? Ialah bahan yang boleh alirkan arus elektrik. Okay. Yang ni. So copper chloride solution, copper chlorida, cuprum 2 chlorida ni. Kalau Melayunya dia akan jadi larutan cuprum 2 chlorida ialah elektrolit. Okay, elektrolit tu ialah bahan yang mengalir dalam ni. Dia ada charge positif, sama ada positif atau negatif. So dalam contoh yang ni, cuprum 2 chlorida, dia punya penulisan kimia dia, cuprum ialah Cu. Chlorida ialah Cl. Okey. Macam mana nak ingat cikgu? Yang ni memang kena tahu. Memang awak kena belajar. Memang kena tahu. Memang kalau sentiasa awak biasa, awak akan biasalah dengan dia punya singkatan tulisan dia. Cu, cuprum, Cl untuk chlorida. Jadi, Cu, cuprum ni, charge dia ialah positif. Mana cikgu tahu? Memang ada dalam buku. Cu 2 tambah. So, dia adalah charge positif. Manakala chlorida, charge dia ialah negatif. Okay. So, secara tak langsung, Cu 2 tambah, cuprum ni, dia positif. So, dia akan melekat dekat sini lah. Kat sini. Cuprum. Dia adalah positif. Okay. So, chlorida, ion negatif, dia akan tertarik dekat yang positif lah. Ni tiang dia. So, ni adalah tiang positif. Ni adalah tiang positif. So, yang tertarik pada dia ialah chlorida, ion chlorida yang negatif. Yang ni tiang elektrod ni elektrod negatif. So, elektrod negatif yang tertarik daripada dia cuprum lah. Cuprum yang positif. Sebab itulah dalam ni dia cakap pada akhir tindak balas, pada anod, awak akan dapat logam cuprum. Sebab cuprum dia bercharge positif. Dia akan tertarik kepada anod yang negatif lah. Pada katod, awak akan dapat gas klorin. Ataupun klorida lah. Sebab dia adalah negatif. Gitu je. Ni adalah contoh-contoh elektrolit lah. Plumbum 2 bromida, Pb, Br2, natrium klorida, NaCl, natrium hydroksida, NaOH, larutan cuprum 2 sulfat, CuCO4, naftalina. Yang ni bukan elektrolit lah. Biasanya kalau awak nampak nama-nama macam ni, bukan elektrolit. So, dia tak boleh mengalirkan elektrik. Sekejap cikgu. Setakat ni boleh faham?